Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bersama saya Cikgu Fitri aka Mr. Fit. Hari ini saya nak akhiri siri kerja lapangan lah, video-video berkaitan dengan kerja lapangan geografi untuk murid-murid tingkatan 1, 2, 3, 4 untuk sukatan KSSM. Okey. So, hari ini adalah saya akan menceritakan tentang tajuk bagaimana nak tulis laporan akhir kerja lapangan. Sebelum saya tunjukkan laporan akhir kepada semua penonton, so siapa yang baru dalam channel Mr. Fit Channel, okey, boleh klik like video ni, like video, komen, okey, dan tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng. Okey, so terus saya bawakan anda kepada bagaimana kita nak hasilkan penulisan bagi laporan akhir kerja lapangan geografi KSSM. Okey, jom kita saksikan. Okey, kita teruskan untuk bagaimana kita nak menulis laporan kerja lapangan yang telah kita lalui fasa-fasa lah. Sebelum ni saya dah tunjukkan bagaimana siri 1, siri 2 dan ini adalah siri yang ketiga. Fasa akhir lah kita nak menghasilkan laporan kerja lapangan. Sebelum kita hasilkan kerja lapangan, kita tengok dulu yang ni saya tunjukkan contoh lah, contoh kajian lapangan yang telah saya siapkan. Okey, ni kulit depan lah, kulit depan ada rencana sekolah, nama sekolah dan masukkan tajuk kajian lah, dan nama murid, tingkatan, nama guru, tanda tangan guru. Kulit depan ni biasanya disediakan oleh guru-guru lah, jadi murid-murid tak payah nak fikir bagaimana nak hasilkan kulit depan ni. Okey, jadi penulisan laporan kerja lapangan boleh dibuat melalui dua cara lah. Yang pertama melalui tulisan tangan, yang kedua boleh menggunakan komputer lah untuk type. So ini saya tunjuk contoh menggunakan komputer lah, tulisan menggunakan komputer. Jadi macam tulisan menggunakan komputer, standard dia adalah Times New Roman lah, size 12. Okey, so gunakan double spacing lah, double spacing supaya senang nak baca. Okey, kalau nak yang tulisan tangan tu saya tak tunjuk contoh lah, sebab tulisan tangan ni mungkin nanti suka nak murid-murid ataupun guru-guru nak tengok contoh dia. Okey, so itu adalah kulit hadapan. So kita tengok pula senarai kandungan. Ini format dia, format bagaimana kita nak hasilkan laporan akhir lah, laporan kerja lapangan yang telah kita jalankan. Okey, mesti ada sini saya senaraikan ada 9 item lah, 9 bilangan, 9 ni. Penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian, kaedah kajian, hasil kajian, kesimpulan, rujukan dan lampiran. Okey, halaman ni kita tulis di akhir bila kita dah siap nanti, kita dah susun apa semua, kita punya ikut format yang saya tunjukkan ni, barulah kita masukkan halaman ni muka surat berapa, bagi penghargaan muka surat berapa, pendahuluan muka surat berapa dan seterusnya. Okey, so itulah format dia. Okey, senarai kandungan. Tengok yang pertama, penghargaan. Kita nak tengok apa yang perlu kita tulis untuk penghargaan ni. Jadi kalau sini saya highlightkan yang berwarna hitam ni, saya boldkan. Okey, penghargaan boleh diberikan kepada, macam saya tunjukkan contoh ni, tuan pengetua, okey, guru geografi, rakan-rakan sekelas, individu atau perseorangan yang beri kerjasama, penduduk dan di kawasan kajian. Okey, saya lupa nak highlightkan ni. Okey, ibu bapa, okey, kedua ibu bapa. Okey, kita boleh beri perhatian lah. Okey, tuan pengetua sekolah, guru mata pelajaran, ibu bapa, rakan sekelas, dan responden lah yang terlibat dalam menjawab ataupun melengkapkan borang soal selidik yang kita edarkan semasa menjalankan kajian lapangan lah, kerja lapangan. Okey, so itu adalah ringkas berkaitan dengan penghargaan. Lepas tu kita terus kepada pendahuluan. Pendahuluan ni nak tulis apa? Pendahuluan ni adalah kita ceritakan kita punya kajian tu dilaksanakan di mana, sebab apa kita laksanakan di situ. Okey, sebab apa kita pilih kawasan kajian tu. Okey, dan itu adalah sedikitlah pendahuluan menceritakan apa tajuk kajian yang kita jalankan,
dan di mana kajian yang kita jalankan tersebut. Okey, melibatkan kawasan apa. Itu panduan ringkas lah. Murid-murid boleh buat panjang, saya bagi contoh ringkas lah. Sebab kalau panjang nanti kan murid-murid menggunakan ayat yang saya bagi contoh ni. Saya tak nak macam tu lah. Kita cuba fikir apakah ayat yang bersesuaian dengan tahap kita lah. Okey, so yang seterusnya objektif kajian. Okey, objektif kajian. Objektif kajian ni ditetapkan oleh guru mata pelajaran lah. Biasanya kalau dia bagi soalan, dia akan terus masukkan objektif kajian, ataupun kita boleh create soalan sendiri berdasarkan objektif-objektif yang telah dibincangkan bersama dengan guru mata pelajaran lah. So kalau ni objektif kajian kena masukkan kata kerja lah. Contoh saya bagi ni mengenal pasti, mengkaji, menjelaskan, mencadangkan. Mesti ada kata kerja dan masukkan pada objektif yang pertama, masukkan nama kawasan kajian kita, yang kedua, ketiga, keempat ataupun ada lebih daripada 4, di hujung tu tulis je kawasan kajian, tak perlu dah nak masukkan nama. Okey, itu adalah objektif kajian. Okey, yang seterusnya adalah kawasan kajian. Kawasan kajian macam saya contoh ini murid-murid tingkatan 3, saya menggunakan peta yang saya ambil daripada Google Earth ataupun Google Map. Dan guru-guru boleh juga mencadangkan murid-murid, ataupun murid-murid juga boleh membuat lakaran peta lah. Sebab murid-murid kalau yang tingkatan 1 dia dah belajar dah peta lakar, so boleh buat lakaran peta lakar berpandukan Google Maps ataupun Google Earth ataupun mana-mana sumber lah, peta taman daripada pejabat tanah dan sebagainya. So daripada peta tu cuba huraikan apakah murid-murid dapat berdasarkan pemerhatian dalam peta tu. Ceritakan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat manusia lah. Ciri-ciri geografi, ciri peta lah yang ada dalam tu. Macam ni saya kaitkan. Ciri bentuk muka bumi, kawasan berbukit, tanah pamah yang rata. Dan kaitkan dengan ciri-ciri manusia lah, ciri-ciri manusia, ciri budaya, ciri budaya, ciri fizikal dengan budaya. Apakah kaitan antara ciri fizikal satu tempat dengan ciri budaya satu tempat yang kita kaji itulah. Itu adalah ruangan bagi kawasan kajian. Saya teruskan lagi dengan kaedah kajian. Kaedah kajian biasanya dia banyak kena kaedah kajian, tapi dalam satu kerja lapangan paling kurang mungkin boleh gunakan 3 kaedah kajian. Yang pertama kaedah rujukan. Kaedah rujukan, kaedah pemerhatian, ceritalah apa kaedah pemerhatian yang dijalankan. Kaedah soal selidik, guna ceritakan kat mana kawasan kajian soal selidik tu dan apa borang yang diedarkan kepada responden. Itu adalah kaedah kajian. Hasil kajian berdasarkan objektif. Berdasarkan objektif kajian yang telah kita tetapkan ataupun guru-guru mata pelajaran tetapkan. Yang macam saya ni contoh, jenis kegiatan ekonomi di SMK Sulaiman dan kawasan sekitarnya. Ceritalah apakah jenis kegiatan ekonomi. Boleh buat rujukan di buku teks dan sebagainya, jenis kegiatan, dan kaitkan dengan kawasan kajian. Yang objektif kedua adalah kepentingan kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Macam ni saya masukkan data yang saya dapat daripada borang soal selidik. Ini dah menunjukkan bahawa bukti yang saya telah menjalankan kajian di kawasan kajian yang saya telah pilih lah. Daripada borang soal selidik 10 orang responden. 10 orang responden yang saya edarkan, saya dapat data dan saya analisis data tersebut hanya kepada kepentingan kegiatan ekonomi di kawasan kajian je. Saya nak buat data tu saja. Kepentingan kegiatan ekonomi di kawasan kajian. So daripada jadual yang dibina, boleh bina graf lah. Kalau murid-murid tingkatan 1 dengan 2 tak belajar tentang graf, boleh sekadar untuk membina jadual sahaja. Graf ni boleh dibina menggunakan komputer. Pastikan syarat-syarat membina graf ditepatilah. Tapi kalau dalam penggunaan komputer untuk membina graf ni, dia tak sama dengan kita buat graf menggunakan tangan lah. Dan daripada hasil daripada jadual dengan graf tu, kita buat dah analisis sikit, ceritakan. Contoh selamat 6 orang responden juga bersetuju bahawa kegiatan ekonomi turut meningkatkan kemudahan infrastruktur di kawasan kajian. Ceritakan berapakah jumlah responden berdasarkan jadual ataupun graf yang kita bina lah. Barulah kita masuk apakah kepentingan lah, mewujud pekerjaan, meningkatkan kemudahan infrastruktur, memenuhi permintaan kawasan perumahan.
Itu adalah kepentingan. Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian. Ini kita senaraikan kesan daripada borang soal selidik yang kita tu dan kaitkanlah kisah tanah, contoh tanah dan tanah runtuh, kaitkan dengan kawasan kajian kita lah. Okey, masukkan fakta huraian berserta dengan contoh. Okey, contoh ni penduduk kampung Gemeti sering menghadapi kejadian banjir. Ini contoh. Okey, ini adalah fakta dia. Ini adalah huraian dia. Okey, ini adalah fakta dia. Okey, ini adalah huraian dia. Okey, ini adalah contoh dia. Okey, mesti ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Saya suka buat macam ni sebab nampaklah lebih nampak, senang. Okey, guru-guru nak bagi markah ataupun nak bagi tahap penguasaan TP tu pada level mana. Okey, sebab kalau buat format macam ni senang kita nak tengoklah. Yang keempat, langkah bagi mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian. Ini cadangkanlah. Okey, mengurangkan kesan kegiatan terhadap alam sekitar di kawasan kajian. Saya telah menggariskan beberapa cadangan. Okey, contoh cadangan tu mestilah kreatif dan kritis. Okey, kreatif dan kritis. Okey, melebar dan mendalamkan sungai. Okey, bagi membina benteng pencegah kisan, menggunakan penutup canvas di kawasan cerun. Okey, ini adalah cadangan. Itu adalah dia punya hasil daripada borang soal selidik yang telah kita jalankan. Okey, dan penutup ni rangkuman daripada apa yang telah kita dapat hasil daripada kajian ni. Okey, macam ni saya ceritakan apakah potensi yang wujud di kawasan kajian saya dari segi kegiatan ekonomi. Okey, apakah kesan yang berlaku, okey, secara ringkas, dan apakah langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan kesan yang berlaku terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir adalah rujukan serta lampiran. Okey, bahagian lampiran saya tunjuk kat sini, lampiran. Okey, apa yang boleh kita masukkan dalam lampiran? Okey, contoh gambar. Okey, gambar-gambar kita buat soal selidik, pemerhatian dan sebagainya. Okey, dua adalah contoh borang soal selidik. Okey, contoh borang soal selidik. Apa lagi? Catatan pemerhatian yang telah kita buat, seperti okey, masukkan tarikh, okey, masa, okey, hari, lokasi, okey, dan lain-lain lah yang perlu, okey, untuk kita masukkan dalam lampiran. Okey, itu saja saya punya perkongsian berkaitan bagaimana kita nak hasilkan laporan kerja lapangan setelah kita melalui fasa-fasa siri-siri sebelum ini, iaitu siri 1, 2 dan ini adalah siri yang ketiga. Jangan lupa subscribe Mr. Fit Channel, like video, komen dan subscribe Mr. Fit Channel. Terus beri sokongan kepada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam siri-siri video geografi yang seterusnya. Bye bye.